Saya bagi pihak tuan rumah ucapkan terima kasih. Dan kalau saya tahu ramai begini, saya cari tempat yang besar sikit lagi. Dewan Tun Ali itu dekat kan sini. Ali pun tinggal lama je. Ali lain, jangan maksud yang tu, Ali lain. Dan saya cukup terharu dengan dukungan saudara, rakan-rakan kawan muda saya yang datang dari seluruh negeri Melaka, ada juga daripada kawasan selatan. Dan ini merupakan program yang julung-julung kali diadakan di Melaka. Dan kita berasa bertuah sebab hari ini saya percaya Datuk Seri akan berkongsi pendapat dan pandangan beliau khususnya tentang belanjawan ataupun bajet, istilah Najib bajet, yang telah menunjukkan bagaimana kerajaan pimpinan Barisan Nasional benar-benar mengutarakan janji ditepati sesuai dengan istilah BN, iaitu barang naik. Itulah janji utama yang ditepati. Ramai rakan-rakan saya percaya Saudara Azrul juga telah membentangkan tadi soal sistem percukaian, goods and service tax. Tadi The Star lapor bahawa belanjawan ini adalah belanjawan GST yang telah menyebabkan, saya fikir, untuk jangka masa yang panjang, kerana dia pilih itu untuk dilaksanakan pada hari April Fool 2015, 1 April 2015. Jadi maknanya ada lebih kurang 2 tahun lagi, dan 2 tahun selepas itu akan ada pilihan raya. Jadi kita akan fullkan dia waktu pilihan raya umum yang ke-14 ni. Boleh tidak, saudara? Saudara sedia maklum bahawa soal keterisan dan bocoran ini satu perkara yang real. Misalnya, kita setiap tahun kita dengar laporan audit negara yang mengaudit dan menganalisa serta mengkaji, dan kita tengok di sana ini adalah satu laporan yang betul-betul menunjukkan kepada kita sebagai rakyat bagaimana wang negara ataupun wang rakyat itu diuruskan dengan begitu cuai, dan kemungkinan berlaku rasuah dan juga penyelewengan. Dan ini bukan satu jumlah yang kecil, jumlahnya berbilion ringgit wang rakyat itu dibazirkan. Saya nak sentuh beberapa perkara tentang belanjawan ini atau bajet yang diungkapkan oleh ataupun yang dibentangkan oleh Datuk Najib semalam. Antara yang paling mengusik pandangan saya ialah soal keprihatinan kerajaan mengenai usaha untuk membenteras rasuah dan penyelewengan. Diumumkan oleh Perdana Menteri akan ada satu unit integriti dalam setiap kementerian. Mana setiap kementerian itu akan ada satu unit khas. Tapi kalau kita teliti belanjawan, boleh download daripada Treasury punya website, kita tengok dan cuba buat kiraan wang yang diperuntukkan untuk SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini, hanyalah sekitar 297 juta ringgit, berbanding keseluruhan jumlah perbelanjaan Jabatan Perdana Menteri. Saudara agak berapa jumlah belanja Jabatan Perdana Menteri? 8.9 bilion. Nak ngurus Perdana Menteri dengan Rosmah, 8.9 bilion. Daripada 8.9 bilion atau 8,000 juta, atau mencecah kita nak mudah 9,000 juta, hanya lebih kurang 297 juta saja diperuntukkan untuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kalau you calculate sekarang, you kira sekarang ini, overall dia akan jadi 3.3% saja daripada keseluruhan perbelanjaan Jabatan Perdana Menteri yang diperuntukkan untuk usaha mencegah, untuk usaha memerangi rasuah. 3% belanja yang diperuntukkan. Do you think that the government is serious? It's only 3%. Ada RM1, belanja 3 sen. Untuk bahasa yang mudah, kita ada RM1, belanja 3 sen.
Tapi kerajaan kata kita akan perangi rasuah. Bila Leong Sik sapu, lepas. Ini saudara, benda yang real, bukan benda yang kita sekadar retorik politik. Cuba kita lihat perbandingan negara Singapura, negara jiran. Kalau saudara ada masa, boleh teliti belanjawan kerajaan Singapura tahun 2013. Belanja 2013 untuk memerangi rasuah. Dan kita semua sedia maklum, Singapura ini antara negara yang kadar rasuahnya adalah yang paling rendah dalam dunia. Malaysia semua terbaik. Rasuah pun terbaik. Buat kata menteri yang jaga Parlimen sekarang, Saidan Kasim, semua terbaik dalam dunia. Ulama terbaik, semua terbaik. Rasuah pun among the best in the world. Dan saudara, Singapura walaupun kadar rasuahnya cukup luar biasa, cukup rendah antara negara-negara di dalam dunia, dia membelanjakan hampir 9% daripada perbelanjaan jabatan Perdana Menteri dia ataupun Prime Minister Office dia belanja 9% untuk memerangi rasuah. Itu di dalam keadaan negaranya pada kadar rasuah yang paling minimum. Negara kita dalam keadaan rasuah yang paling baik dalam dunia, paling tinggi dalam dunia, we only spend 3% from the total expenses of the Prime Minister Office. Yang ini menunjukkan bagaimana kita tidak serius untuk tangani masalah ini. Dan saya yakin, walaupun Najib, Perdana Menteri Kewangan memberikan janji bahawa dengan pelaksanaan JST ini akan mengayakan negara, akan menambah hasil negara. Saudara punya poket lah keluar. Saya tadi kebetulan sempat solat Zuhur di Aikro. Ni ada satu masjid MITC. Sembang dengan kawan-kawan, dengan pengundi-pengundi lah. Tengah cerita pasal harga barang naik turun naik ni. Ada seorang pakcik itu datang, kata baguslah. Dulu kita dah minta buat perubahan, sekarang dah tak nak berubah. Alhamdulillah lah, kita pun banyak duit. Harga minyak naik, kita bayar lebih. Alhamdulillah, duit kita banyak, tak tahu nak buat apa. Saya kata, ai pakcik mendalam Berli ni. Maknanya saudara, ini pendekatan yang simplistik. Yang dihukumnya adalah rakyat. Dia tidak selesai masalah nak urus pentadbiran negara dengan lebih baik, tetapi yang dikenakan kepada kita ialah rakyat itu diperah dengan hasil cukai yang akhirnya akan membebankan. Nah, bagi siapa yang bujang ni dapatlah berapa ringgit? 300.5. 300, Alhamdulillah, dapat juga lah sebulan. Sebulan? Oh, setahun. Saya ingat sebulan. 300 bagi 12 berapa satu bulan? Berapa? Kurang RM300 bagi 12 berapa? Kemudian yang gaji 3,000 ke 4,000 dapat 450. Ada sini yang gaji dapat 3,000 ke 4,000. lebih tak dapat. Atau yang belum bergaji lagi. Kalau yang belum bergaji tak apa, belajar sungguh-sungguh, terus besok kerja, terus gaji 5,000. So, sudah dikasih sekalian, ini kita sebut soal mengurus negara secara holistik. Dan sebab itu saya, bagi kawan-kawan orang-orang muda sini, saya juga teliti perbelanjaan untuk belia. Kementerian Belia dan Sukan, saya punya rakan sejawatan saya lah daripada sebelah sana, dia jadi Menteri Belia. Dan Kementerian Belia punya peruntukan, saya nak beritahu, walaupun negara dia sebut soal nak memperkasa golongan belia, orang muda dan sebagainya, peruntukan untuk memperkasakan generasi muda ini melalui Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan ini paling sedikit peruntukannya. Banyak kementerian luar, Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri, apa lagi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Keluarga dan sebagainya, pelbagai Kementerian Belia corot sekali. 700 lebih kurang 750 juta. Kalau saudara kira daripada keseluruhan perbelanjaan negara, is just 0.3%. Begitulah kedudukan orang muda di mata kerajaan UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi ini poin-poin saya nak bahas besok lah. Jadi kalau sempat besok bolehlah tengok dalam YouTube. Kerana saya merasakan bahawa kalau kita betul nak
memastikan orang muda ini diperkasakan. Dia tak boleh bagi sekadar gula-gula semata-mata. Kalau saudara teliti secara khusus, ataupun boleh dibaca di laman sesawang kita, kita ada beritahu kepada masyarakat bagaimana kita nak menangani pengangguran belia secara detail. Kita beritahu dalam kita punya belanjawan Pakatan Rakyat. Antaranya apa? Kita mencadangkan satu program bimbingan kerjaya untuk belia dengan kerjasama antara majikan, masa depan dan juga penyedia pendidikan. Itu yang pertama. Kita galakkan semua majikan, sektor awam, swasta untuk sediakan latihan praktikal ataupun dalam industri masing-masing. Menubuhkan pusat pekerjaan di setiap daerah untuk memudahkan penempatan kerja dalam jangka masa yang panjang. Beri mikrokredit sebagai modal untuk belia memulakan usaha perniagaan. Bagi mikrokredit macam Selangor buat, di Pulau Pinang pun juga buat. Menawarkan insentif pada PKS untuk mendorong penyertaan pekerjaan belia. Menekan reformasi pendidikan terutama di peringkat pengajian tinggi untuk menghasilkan graduan yang memenuhi keperluan negara dan graduan yang bersedia menghadapi realiti yang diperlukan untuk pasaran. Dan 50 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksanakan langkah-langkah pekerjaan belia. Ini secara detail kita ulas di dalam belanjawan Pakatan Rakyat. Tapi kalau kita lihat di dalam belanjawan yang dikemukakan oleh Barisan Nasional, sekadar menyediakan pinjaman mudah 50 juta ringgit. Dan kita tahu pinjaman 50 juta ringgit ni akan dapat kepada kroni yang bawah-bawah ni tak ada. Ini yang kita maksudkan sebagai keseriusan kita untuk memastikan agar generasi muda ini terus diperkasa dengan program berterusan dan mereka boleh mandiri, mereka boleh independence dalam memimpin negara, dalam masa sama memimpin diri mereka dan memimpin keluarga mereka. Ini pendekatan yang berbeza, yang holistik, yang menyeluruh yang kita kemukakan. Sebab itu saudara dikasih sekalian, ini bila kita dengar hujah-hujah yang berbanding ini, tentunya boleh membuka minda kita. Sebab itu kehadiran saudara di sini, saya fikir majoritinya orang-orang muda di bawah 35 tahun. Ada juga yang lebih 35 tahun yang datang, tapi jiwanya, usianya, jiwanya muda juga. Ada saya nampak yang dah otai-otai ni sudah ada datang, tapi jiwa dia muda. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sudah berada dalam tahap kematangan. Sebab itu saudara dikasih sekalian, saya ingin mengajak saudara pada petang ini untuk selepas daripada ini, kita mempunyai cabaran yang cukup besar. Selepas daripada pilihan umum ke-13, selepas PRU yang ke-13, kita all out campaign. Dan alhamdulillah beberapa negeri kita pertahankan, cuma Kedah kita kalah. Di Melaka ini secara khususnya kita bertanding di semua 28 kawasan Dewan Undangan Negeri dalam negeri Melaka dan ke-66 kawasan parlimen. Daripada 28 kawasan Dewan Undangan Negeri ini, kita hanya baru memenangi 7 kursi. 6 daripada DAP, 1 daripada PAS, dan kita hampir-hampir dapat 1 kursi daripada keadilan. Lebih kurang 100 undi perbezaan kita tewas ataupun kalah di kawasan Dewan Undangan Negeri Macam yang ditandingi oleh Exco Angkatan Muda Keadilan. Jadi sekarang ada 7 modal. Parlimen kita ada 6, 1 di Kota Melaka menang. Dan alhamdulillah di Bukit Katil kita berjaya tawan pada pilihan raya kali ini. Saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang sama-sama sokong dan bagi SMS, masuk Facebook, Twitter dan sebagainya. Semua memainkan peranan. Cuma selepas ini, what's next? Kita dah bagi peluang. Barisan Nasional di Melaka ni menang 2/3 kursi. Sebab tu dia act lain macam. Dia dapat 2/3. Macam-macam dia nak buat. Antaranya yang mula-mula dia nak tutup kawan-kawan kita punya tempat berniaga dan juga tempat di Jonker Street
di Taman Cepaka, semua kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat, semua nak diganggu. Tak apalah, dia ganggu. Tetapi yang lebih pentingnya apa? Yang lebih penting ialah kita mesti hentikan bukan sekadar gangguan ini, tetapi yang lebih besar, agenda yang boleh merosakkan negeri dan juga negara. Negeri Melaka masih lagi ada hutang 800 juta yang saya tak tahu macam mana Idris Harun nak bayar. Sekarang ni dia seronoklah menang ahli bajet tinggi nombor 5. Dia pun seronok Ali Rustam dah kalah, dapat 7 je undi. Saya pun kesian juga, sungguh. Ya, betul. Ada rekod dah, put on record. Saya kesian. Saudara tahu daripada 7 undi dia dapat, 1 dia dapat pergi katil. Itu pun nasib, sebab pergi katil tu dia dapat nombor 2. Nombor 1 Zaid Amini, nombor 2 dia. Lain-lain semua tak ada. Sebab itulah dia keluar utusan Malaysia. Saya pun baca juga. Sebab ada orang SMS saya, tolong baca utusan ni, berita penting. Saya dah tak baca utusan. Terpaksa pergi tengok, cari kedai tengok. Oh, rupanya dia kata dulu waktu dia jadi ketua menteri, ramai orang sokong dia. Sekarang dia dah kalah, ramai orang tak pandang dia. Kita pun kesian lah, nak menitik je air mata kan. Jadi saya beritahu saudara ini, kita ada 2 parlimen, 7 dun. Modal kita. Sasaran kita insya-Allah dengan izin Allah dan kerja keras kita, muafakat Pakatan Rakyat, PAS Keadilan TAP, pilihan raya umum ke-14, kita nak target lagi 8 kerusi. 8 kerusi, 7 dikekalkan kemenangan, 8 kerusi dun kita tawan insya-Allah. 15 kerusi sudah cukup untuk kita ubah kerajaan negeri Melaka menjadi simple majority. Itu sasaran kita. Adakah perkara ini susah untuk kita lakukan? On paper tidak susah. Sebab kebanyakan kerusi ini majoritinya lebih kurang 1,500 ke bawah. Kurang lebih ada 8-9 kerusi. Dan sebab itulah pada tahun ini, walaupun pilihan raya baru saja berlepas, baru saja berlangsung, kita nak mulakan ini dengan satu gerakan yang baru, iaitu gerakan orang-orang muda atau anak-anak muda. Dan saya nak minta tolong, I humbly request from you, kawan-kawan saya, kita bantu untuk memastikan kita sama-sama mengecapi kejayaan ini. Saya nak minta tolong kawan-kawan yang mana belum daftar mengundi, daftar. Yang mana ada rakan-rakan yang belum lagi daftar, beritahu mereka. Dan kita mesti semarakkan ini, biar semua di dalam dewan ini menjadi anggota parti. Saya nak ajak semua sekali, jadilah anggota parti. Nak declare boleh, tak nak declare pun tak apa. Ada orang kadang-kadang dia cakap dengan saya jadi anggota parti, tapi saya tak nak tu isi borak. Saya kata tak apa, hantar SMS beritahu saya jadi ahli parti. Jadi saya simpan dalam telefon saya, ahli AMK, nama siapa. Dalam kurungan itu ada banyak dia punya tulisan, nota dia sulit. Kita tahu lah, ini hak sulit-sulit semua. Jadi maknanya semua kita ni menjadi ahli dan anggota kepada satu gerakan reformasi untuk buat perubahan. Kenapa kita katakan seperti ini? Sebab di ke depan ini 4 tahun, 5 tahun lagi, kita akan menyaksikan ramai orang-orang muda menguasai pentas politik ini. Dan sebab itulah kita nak ada ramai rekrut ataupun kader-kader yang baru, yang berani, yang ada wibawa, yang punya pendidikan, yang punya kefahaman. Sebab kalau saudara tengok dalam Dewan Parlimen, kalau biasa yang teliti, yang rajin tengok perbahasan, cuba saudara tengok di sebelah penyokong-penyokong Barisan Nasional. Itu, mengarut-ngarut. Saya kalau tanya soalan pagi, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab pagi ni dia keluar live, keluar TV, jadi masing-masing berebut lah. Jadi kita punya cara bila kita bangun tu, speaker nampak siapa, dia akan panggil. Jadi oleh kerana saya ni rendah sikit, kalau bangun macam mana pun, kalau depan yang tinggi, tenggelam, saya tak nampak lah. Ya tak? Tapi maknanya saudara tengok, kadang ada menteri-menteri yang bila kita nak tanya soalan tambahan, saya pun tengok juga, kalau menteri yang ni, kita tahu dah, tanya soalan yang susah, dia akan jawab secara cincai, ridicule, seolah soalan kita tak penting.
Sebab dia tak faham soalan tu. Dia tak pernah ada soalan tu. Jadi dia tak tahu nak jawab, dia pusing. Saya mana nak namakan nanti sebab memalukan orang. Tapi saudara boleh tahulah, menteri-menteri yang nangoi-nangoi ni susah kan? Yalah. Bila kita tanya soalan, mana kalau kita tahu menteri tu jawab, tak payah fikirlah soalan, kita belasah je lah. Yalah. Kalau menteri-menteri yang ada standard ni, kita kena prepare je lah. Jangan lagi nampak kita tak buat research lah, bodoh lah kita tanya soalan tu kan. Jadi saya beritahu saudara ini sebab Barisan Nasional tidak meletakkan tokoh-tokoh yang boleh kita harapkan. Dia nak sebut transformasi, saudara tengok lah, bajet tinggi, pimpinan-pimpinan UMNO semua yang lapor-lapor lah, kekal lagi. Dan ini sebenarnya memberikan semangat kepada kita bahawa kekosongan dalam pentas politik negara ini mesti diisi oleh generasi muda dan bermula daripada saudara. Jangan kita anggap orang tak nak masuk lah, ni parti, politik dan sebagainya ini susah. Saudara, kita berada pada kekuatan dan sokongan 51%. Apa yang susah? We are majority 51%, 47% BN. Semua orang tahu. Baru ni di Sungai Limau saya pergi, kebetulan sempat bukan bertembung dengan Mukhris. Saya cakap kepada Dato', you dapat undi majority, undi popular. Undi popular tinggi, dia punya undi popular dahsyat, tinggi. Tapi you kalah dengan 9 undi berbanding dengan Syambuddin. Inilah apa yang Datuk rasa, inilah yang Pakatan Rakyat rasa. Sekarang Datuk rasakan. Dia pun pandai, dia kata dia ketawa, dia tunjuk pandai lah kan. Tapi mana itulah realiti yang